Yang berbahagia Tuan Pegawai Pemerintah, Tuan Hamzah, Tuan siapa kata, Tuan Samad, tak salah saya. Seterusnya tuan-tuan pegawai-pegawai pemerintah yang lain yang saya tak tahu namanya, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diizinkannya kita berjumpa dalam majlis ilmu dalam taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan taman-taman syurga yang sebenarnya di akhirat nanti. Kerana orang yang hadir dalam majlis ilmu, dia seperti berjuang di jalan Allah. Hadis Nabi SAW baginda bersabda, "Man kharaja min baiti fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Maksudnya barang siapa keluar dari rumahnya kerana tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sehinggalah dia balik ke rumahnya. Maksudnya kalau kita mati tak sempat balik, mati kita tu syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu majlis ilmu ni adalah majlis yang paling mulia sekali. Ya, di antara majlis-majlis yang paling mulia ialah majlis ilmu. Syukur kita ni kerana kita dipilih oleh Allah untuk berada di majlis yang mulia pada malam ini. Kalau tidak, mungkin kita berada di majlis-majlis yang lain. Dan tidak semestinya majlis mengingati Allah. Dan malam ini kita dijadualkan untuk berada dalam majlis ilmu yang membicarakan ibadah yang mulia juga, tak kurang mulianya dengan ibadah-ibadah yang lain, iaitu untuk membicarakan tentang ibadah puasa yang bakal kita temui tak berapa hari lagi. Mungkin hari Sabtu atau hari Ahad kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Adapun hukum puasa di bulan Ramadan itu sebenarnya kita tahu adalah menjadi rukun dalam Islam. Firman Allah seperti ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Kita lah. Kita ni lah orang beriman. Diperintahkan kepada kamu berpuasa. Diperintah itu diwajibkan bagi kamu berpuasa. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Bermakna umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad pun wajib berpuasa. Ya, tapi caranya berbezalah, bukan macam cara kita ni, tapi wajib. Puasa tu puasa. Begitu juga agama-agama lain pun ada yang mewajibkan penganutnya berpuasa. Di antaranya Kristian mewajibkan penganutnya berpuasa. Hindu pun mewajibkan penganutnya berpuasa. Tapi puasanya lainlah. Ya. Tidak diterima oleh Allah kerana dia tak ikut cara Islam. Mengapa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ni Allah datangkan kepada kita, Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan di hujungnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ndak ke tak ndak menjadi orang yang bertakwa. Tak ada orang ni. Sekali lagi. Ndak ke tak ndak menjadi orang yang bertakwa. Ngapa? Buat apa menjadi orang yang bertakwa? Kalau tak payah takwa, ngapa? Pasal apa ndak jadi orang yang bertakwa? Tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau kita tak selamat dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat, tidak ada jalan lain melainkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa saja yang Allah beri jaminan. Yang lain tak ada jaminan dari Allah. Tidak ada jaminan dari Allah tentang keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi paling kudi, paling koman, paling rendah yang kita nak cari pangkat di dunia ni supaya selamat ialah pangkat takwa. Kalau takwa baru ada jaminan Allah. Di bawah dari ketakwaan tidak ada jaminan dari Allah Taala. Mungkin selamat, mungkin tak selamat. Tapi kalau takwa garanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia pun Tuhan garanti. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kamu bertakwa, Allah bela kamu. Dan dalam dunia ini Allah selesaikan masalah kamu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masyhur ayat ni. Dipanggil ayat apa ni? Ayat 1000 dinar. Punya lemahan harga ayat 1000 dinar. Tahu? 1 dinar berapa duit? Tuan-tuan, 1 dinar berapa duit? Sekarang ni nilai 1 dinar tu RM700. Kalau 1000 dinar berapa? 700 kali 1000. RM700,000. Dekat sejuta harganya. Ayat saja, 1 ayat saja. Itu dipanggil ayat 1000 dinar. Ikut satu kitab namanya Jauharul Mawhub, nama kitab. Kita boleh cari sejarah ayat ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Allah jadi penyelesai. Syarat bertakwa. Bukan itu aja, ada lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Ada je Tuhan bagi rezeki. Itu kalau dia bertakwa. Ada je, dia pun tak sangka ada je rezeki bagi Tuhan. Kalau bertakwa. Itu sebab kita tengok ulama-ulama dalam Malaysia ni dah. Ada ke pernah kita tengok ulama-ulama melepek sagu? Ada ke? Tuan-tuan, ada ke pernah tengok ulama bawa tempurung duduk tepi jalan minta sedekah? Ada? Tolong kami, bantu kami ulama melepek sagu. Ada ke? Ada jumpa ke tak ada? Tak ada. Kenapa? Rezekinya dijamin oleh Allah. Tengok ulama-ulama yang ada ni, carilah mana-mana ulama pun. Mereka tak ada susah tentang kehidupan mereka, kerana Allah jamin rezeki mereka dari sumber-sumber yang mereka pun tak tahu dari mana datang. Ada je Tuhan nak bagi. Itu di dunia ni. Jaminan Allah untuk orang-orang yang bertakwa di dunia ni. Di akhirat apa jaminannya? Iaitu di dalam syurga Allah jamin orang yang bertakwa masuk ke dalam syurga. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah Al-Quran, surah Ad-Dukhan. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka sentiasa berada di dalam makam yang selamat, darjat yang selamat, situasi yang selamat. Di mana? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Tahu air pancut tak? Ya Allah, dia minta tolong nama air pancut ke? Tahu dah air pancut? Apa? Cakap orang putihnya apa air pancut? Nak test cakap orang putih malam ni. Apa cakap orang putihnya air pancut? Fountain. Fountain. Ada pernah dengar tak fountain? Zaman saya budak-budak tu ada lagu punya pula tu, fountain tu.
3 coins in the fountain. Ya. Saya hafal lagu tu. Penyanyi pun saya tahu siapa namanya. Johnny Mathis nama penyanyinya. Itu tengah model kemarin lah ya. Sekarang ni model juga. Baru 27 tahun terbalik lah. Ya. Jadi bermakna di akhirat pun Allah jamin. Ya, Allah jamin syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu kita hendak jadi orang-orang yang bertakwa supaya hidup kita dalam dunia ni selamat, bahagia, gembira. Lebih-lebih lagi kita hendak hidup di akhirat setelah kita mati lagi esok juga gembira, bahagia dan selamat. Sebab itu kita hendak benar sifat takwa ni. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara cara-cara kita nak dapatkan sifat takwa ialah Allah datangkan Ramadan setahun sekali, setahun sebulan. Kerana Allah nak bantu kita dengan sifat takwa tu. Kerana kalau kita hayati benar-benar Ramadan ni, garanti dapat takwa. Tapi syarat dihayati betul-betul. Garanti dapat sifat takwa ni. Kerana latihan-latihan yang Allah sediakan di bulan Ramadan itu semua menjurus ke arah ketakwaan. Ya ke tak? Cuba kita test. Cuba kita tengok. Yang pertama, Allah jadikan takwa itu, Allah jadikan di bulan Ramadan itu dibaginya satu jenis semayang yang tak ada di bulan-bulan lain. Bayang apa? Kuis perdana malam ni. Bayang apa? Bayang tarawih. Dia hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak ada. Ya. Jangan lepas ini kalau anak sembahyang tarawih belum lagi. Nanti malam Sabtu besok ke malam Ahad ke besok itu memang tarawih lah. Ya. Banyak tu tuan-tuan dan puan-puan. Semalam katakanlah malam kalau rajin tu 20 rakaat. Tapi kalau malam 8 rakaat. Kalau 8 rakaat pun banyak ke sikit? Semalam 8 rakaat, sebulan 240 rakaat. Banyak ke sikit tu? Banyak. Kalau 20 rakaat lagi banyak. Semalam 20 rakaat, sebulan berapa? 600 rakaat. Kalau 30 hari. Sikit ke punya banyak tu, semayang aja. Witir lagi 3 rakaat semalam, sebulan 90 rakaat. Sikit ke punya banyak. Lain dia sembahyang tahajud malamnya dengan duhanya, dengan isyraqnya, dengan dengan tasbihnya dan sebagainya. Jadi di bulan Ramadan ni dianjurkan kita supaya banyak sembahyang. Cuma tuan-tuan dan perempuan, kita tiap-tiap tahun kita sembahyang tarawih. Tiap-tiap tahun kita 90 kali witir. Tiap-tiap tahun kita sembahyang 240 kali tarawih. Tapi sudah ke menjadi orang yang bertakwa atau belum? Kita sudah melalui Ramadan dah berapa tahun dah? Saya ni dah umur 72. Tolak 15 zaman huru-hara tu. 15 tu zaman huru-hara tu sama sekira dia. 72 tolak 15 berapa? Berapa? 57 kali dah saya melalui tangga-tangga ketakwaan. 57 kali tu banyak tu berlatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Patutnya sekarang ni bukan saja bertakwa, patutnya saya ni dah jadi wali Allah dah. Sudah 3 tahun dilatih supaya menjadi orang bertakwa. Tahun ni dilatih, tahun depan dilatih lagi, dulu tahun sudah dilatih lagi, tahun sebelum itu dilatih lagi. 57 tangga ketakwaan sudah saya lalui. Patutnya sudah takwa berbenar lah. Tapi cuba tengok tuan-tuan, tengok saya ni bertakwa ke belum? Agak-agak lah tuan-tuan, belum lagi. Ngapa? There must be something wrong. Kalau belum bertakwa, there must be something wrong. Tahu kena macam kau betul ni? Adalah silap, ada yang tak betul. Kalau belum lagi menjadi orang yang bertakwa. Semayang aja. Kalau kita betul-betul semayang, apa janji Allah Taala? Apa janji Allah Taala?
Inna salata tanha lagi anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bermakna kalau dia betul-betul sembahyang, dia tak ada lagi buat maksiat. Orang sembahyang tak ada ngambil nombor ekor lagi. Orang sembahyang tak ada berjudi lagi. Orang sembahyang tak ada minum arak lagi. Orang sembahyang tak ada nyemur kain ketang dada lagi. Tak lah, marah-marah dia dah menolak mati dengan saya. Ustaz tu baru sekali datang dah ngata kemek ni. Ya? Maknanya apa? Bila dia sembahyang, dia tak ada buat maksiat lagi, Allah pelihara dia. Tapi mengapa ramai orang sembahyang juga, maksiat buat juga? Mengapa? Yang sebenarnya mereka tak sembahyang. Yang dia buat tu hanya tunduk bangkit sahaja. Itu sebab kata Nabi, berapa ramai orang yang sembahyang, tiada sembahyang baginya melainkan penat dan lelah semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya sembahyang ni ada 5 peringkat. Yang pertama, sembahyang orang yang jahil. Yang kedua, sembahyang orang yang lalai. Yang tiga, sembahyang orang yang antara ingat dan lupa. Yang keempat, sembahyang orang yang khusyuk. Yang kelima, sembahyang rasul-rasul. Kita yang mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang mana? Yang pertama, sembahyang orang yang jahil. Kalau yang ini tak terima di Tuhan. Orang sembahyang, dia sembahyang. Orang betul sembahyang, dia tak betul sembahyang. Itu orang yang jahil. Hari ini kita nampak banyak kejahilan orang dalam sembahyang. Bukan sini, bukan surau ni, tak ada. Di tempat lain. Banyak jahilnya. Kadang-kadang takbiratul ihram dia pun dah batal. Allah, tengok ni, Allahu Akbar. Batal ke dah kalau begitu? Batal ke dah? Kenapa batal? Pasal gerak 3 gerak berturut-turut. Kadang ada pula yang nganggur tu, Allahu Akbar, nganggur. Kadang-kadang baru pula Allahu Akbar. Ada ke tak ada ni? Ya Allah, tak ada orang ni. Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada betul. Ada betul. Ya. Itu baru gerak-geri saja. Belum kita dengar bacaannya lagi. Dan sebagainya. Jadi banyak manusia hari ini sembahyang tetapi jahil tentang sembahyang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila ustaz sini ngajar bab sembahyang, jangan jui saja bibir tu, tahu jui. Bibir tu, ustaz tu tak ada lain nak ngajar sembahyang. Orang dah jenuh sembahyang, dia ngajar sembahyang ke? Pay attention to what he is trying to convey to you. Perhatikan betul-betul apa mesej yang nak disampaikan. Apa benda-benda yang boleh membatalkan sembahyang. Macam mana sembahyang tu boleh diterima oleh Allah. Macam mana jenis sembahyang yang Allah tak terima dan sebagainya. Itu yang pertama, sembahyang orang jahil. Kalau saya nak cerita tajuk ini, sejam boleh cerita bab jahil nanti. Tapi cukup lah. Kita nak cerita tentang puasa, bukan bab sembahyang. Yang kedua, sembahyang orang yang lalai. Lalai. Tengah sembahyang nampak Lionel Messi. Kenal? Tak kenal? Lionel Messi tak kenal? Tengah sembahyang nampak Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kenal? Tengah sembahyang nampak The Rock. Kenal tak? Tak kenal lagi? Udah mati pun kita terima The Rock tu ya? Tengah sembahyang nampak The Big Show. Kenal? Tak kenal ada mana? Tak ada. Saya seorang ni kenal ke ya? Itu sembahyang orang yang lalai. Tengah sembahyang pergi pasar malam, milih bawang lah dia, milih timun lah dia, milih ubi kentang lah dia. Nawa apa dalam sembahyang tu? 2 kupang tak boleh ke? Itu sembahyang orang yang lalai. Sembahyang orang yang lalai, tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut. Allah nak bagi hadiah istimewa. Siapa nak angkat tangan? Hadiah istimewa bagi orang yang sembahyang lalai. Apa hadiahnya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa artinya?
neraka wailah bagi mereka-mereka yang semayang yang mereka itu lalai di dalamnya. Itu mayang orang lalai dapat neraka wail. Siapa hendak angkat tangan? Angkatlah tangan. Saya hendak. Kalau tak ada saya, siapa lagi masuk neraka? Angkat tangan. Ini yang kedua, sembahyang orang yang lalai. Yang ketiga, sembahyang orang yang ingat dengan lupa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Ya, tok guru saya mengatakan sembahyang ini namanya sembahyang tarik tali. Tahu ada tengok orang tarik tali tak? Kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke depan, kadang ke belakang. Kadang-kadang dah lupa suruh amin. Oi, sembahyang weh, kita baru disedung. Ya. Itu. Sembahyang yang orang itu tak dapat pahala apa-apa. Kerana masa dia lupa dapat dosa. Masa dia ingat baru balik berpahala. Lupa balik dosa balik. Ingat balik baru dapat pahala. Jadi bila ditolak campur, akhirnya kosong-kosong. Tak dapat apa-apa. Penat aja sembahyang. Ya. Yang keempat ini yang untung, iaitu sembahyang yang khusyuk. Tadi tu imam kita dah baca tadi. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Kata ustaz tadi ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya. Itu beruntung. Nak khusyuk sembahyang kena faham apa yang dibaca. Bila baca Rabbighfirli warhamni wajburni, apa benda yang kita minta? Ada 8 benda kita minta. Nak kena baca lah makna-makna dalam sembahyang. Bila kita sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, kita merasakan Allah sahaja yang besar. Kita tu rening aja. Kena belajar pada ustaz-ustaz yang ada sini ni. Apa makna-makna dalam sembahyang? Kalau tak reti, serupa orang nyanyi Hindustan, saya pun pandai nyanyi Hindustan. Tapi maknanya apa? Entah. Saya pandai nyanyi Hindustan tau. Ya hujang geli kahe. Apa tu? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Nyanyi je pandai. Lain apa? Cel Mary Sati, Hai Mary Hati. Apa tu? Siapa tahu? Anda tak? Siapa pun tak tahu. Macam itulah orang sembahyang, nyebut pandai tapi makna tak tahu. Ya. Macam mana nak khusyuk apa itu? Sedangkan kata Allah, orang yang beruntung ialah orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyangnya. Orang yang paling khusyuk ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sembahyang itu ialah sembahyang Rasul-Rasul. Ini tak ada nak cerita apa. Saya tak nak cerita sembahyang Rasul-Rasul. Kenapa? Tak ada Rasul ni pun. Ada Rasul yang kata? Ada Rasul tak? Tak ada. Ulang Rasul ada? Ada ulang Rasul? Ada tu intan. Tapi itu kedai bukan orang. Kita nak orang Rasul betul-betul ada? Mana ada? Jadi itu sembahyang 5 peringkat. The question is, in which group do we belong? You and I, sembahyang kita tu yang mana? Yang pertama ke orang jahil tu ke? Yang kedua ke orang yang apa lalai tadi ke? Yang ketiga ke antara khusyuk dengan tak khusyuk? Yang keempat ke yang khusyuk atau yang kelima sembahyang Rasul-Rasul? Yang mana? Kalau masih lagi yang pertama sembahyang orang jahil, malang dah. Itu sebab sembahyang tidak berfungsi untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mayang-mayang juga, kedekut-kedekut juga, mayang-mayang juga, ngumpat-ngumpat juga, mayang-mayang juga, hasad dengki juga, mayang-mayang juga, mencuri-mencuri juga, mayang-mayang juga, ponting-ponting juga, mayang-mayang macam-macam dia. Tak habis-habis ceritanya. Jadi Ramadan melatih kita ni banyak sembahyang. Bila kita banyak sembahyang, maka kita tidak melakukan apa-apa maksiat pun. Sentiasa apa yang kita buat tu benda yang Allah luluskan saja. Benda yang wajib, benda yang sunat, yang harus pada Quran, itu saja kita buat. Tak ada kita buat benda yang haram, tak ada kita buat benda yang makruh. Kalau dia benar-benar sembahyang. Ini baru satu latihan Ramadan ni. Ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Di hujungnya nanti boleh jadi kita ni orang yang bertakwa. Okey, sudah. Full stop tak itu. Kadang-kadang cerita yang itu kan banyak lagi. Ramadan juga melatih kita supaya banyak baca Al-Quranul Karim.
Ya, Quran tu apa bendanya? Perlembagaan hidup kita. Bila kita baca Al-Quranul Karim, sekali dengan maknanya sekali, jangan baca aja, baca maknanya sekali. Maka kita tahulah apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana apa saja yang dalam Al-Quran Karim itu adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam. Bila kita baca Al-Quran, baca pula maknanya, baru kita tahu apa benda yang ada dalam Quran. Kita akan jumpa ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Baca maknanya, tengok. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Bila kita faham, rupanya Islam tu dah lengkap ya. Sudah sempurna ya. Tahu sempurna dah? Sudah sempurna. Islam tu dah sempurna. Sudah lengkap. Tak boleh dipindah-pindah, tak boleh dikorang-korangkan, tak boleh ditambah-tambahkan dalam Islam tu, kerana dah cukup sempurna. Islam is already perfect. Faham perfect tak? There is no more room for modification, no more room for changes, no more room for subtraction and also addition. Tak ada boleh ditambah-tambah, tak ada boleh dikorang-korangkan. Kita kena ambil Islam setakat mana yang diajarkan kita oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh buat undang-undang kita sendiri, kerana kita dah siap undang-undang Allah dah datang undang-undang bagi kita. Ya. Kemudian kita akan jumpa ayat lain pula yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Ini perintah Allah ni tahu. Everything you do must be Islamic. Tidak boleh buat cara lain daripada cara Islam. Pakaian mesti ikut Islam, kebudayaan mesti ikut Islam, hiburan mesti ikut Islam, sokan mesti ikut Islam, penuri kenara kena ikut Islam, keluarga kena ikut Islam, pendidikan kena ikut Islam. Everything must be Islamic. Ini Tuhan suruh ni, jangan menyolang mata tengok saya, bukan saya punya undang-undang ni. Ini terdapat dalam Al-Quranul Karim. Hendaklah kamu masuk dalam Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with Islam. Kalau tak baca mana nak tahu? Apa akibatnya kalau kita buat sesuatu tak ikut Islam? Apa akibatnya? Apa kata Allah? Tengok balik Quran. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, pakaian tak ikut Islam contohnya, kebudayaan tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam, sokan tak ikut Islam, keluarga tak ikut Islam, pendidikan tak ikut Islam, falan yuqbala minhu, kata Allah, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Allah reject. Tahu reject tak? Tak terima. Kalau tak ikut cara Islam. Benda tu kita buat lah ke? Kita semayang, orang lain pun semayang, tapi kita semayang ikut Islam, terima Tuhan tak? Terima. Orang lain semayang tak ikut Islam, terima tak? Terima ke tak? Orang Kristian semayang tak? Semayang, tapi tak ikut Islam, terima Tuhan ke? Tak terima. Jadi apa saja yang kita buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Wa fil akhirati minal khasirin, kata Allah, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini dia tuan-tuan, kita baca Quran baru kita faham apa yang ada dalam Islam. Supaya apa saja yang kita buat mesti mengikut cara Islam. Dan Islam tu dah lengkap dia, dan saya katakan Islam tu dah lengkap. Ada tak hiburan dalam Islam? Kali lagi, ada tak hiburan dalam Islam? Ada.
Ada tak pakaian dalam Islam? Ada tak ekonomi dalam Islam? Ada tak akhlak dalam Islam? Ada tak apa lagi, pendidikan dalam Islam? Semua, everything is there in Islam. Jadi kita kena ikut aja cara-cara peraturan-peraturan Islam tu. Ya, tak ada sesuatu yang tertinggal dalam Islam. Ya, kalau nak berhibur ikut cara Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu hiburan cara Islam. Dapat pahala tak? Dapat. Terhibur ke tak? Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ya. Tapi kalau lain, dapat pahala ke? That's the way I like it. Dapat pahala ke? Tuan-tuan dan puan, dapat pahala ke? Mana ada pahala begitu ya? Ini dia yang baik tentang Islam tu, dan Ramadan melatih kita ni supaya kita baca Quran, kita tahu yang ini dari Islam, kita amalkan itu, pahala pun dapat, apa lagi, manfaat dunia pun dapat. Kalau nak hiburan dapat hiburan, nak sukan dapat dapat riyadhah, dapat peluk, dapat sihat badan. Nampak tu? Kalau ikut cara Islam. Dan lagi ya, Ramadan juga melatih kita supaya banyak berdoa. Ya. Kan lepas tarawih doa, lepas 2 rakaat doa, ada tak? Lepas 4 rakaat doa, dilatih kita ni supaya banyak berdoa. Dan Rasulullah pun memang ajar kita doa khusus dibaca dalam bulan Ramadan. Doa ini boleh dibaca bila-bila pun lepas Ramadan pun boleh, tapi turunnya doa ini dari Rasulullah ialah di bulan Ramadan. Apa doa Nabi? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau anna. Kalau jadi imam yang baca anni ya, anna. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau anni ya. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah kamu adalah pemaaf yang maha mulia. Kamu tu pemaaf, yang kamu tu paling mulia, yang paling memaafkan, yang paling mulia memaafkan hamba-Nya, kamu dah tu. Tuhibbul afwa, kamu sangat suka memaafkan hamba-hamba kamu. Artinya kalau dah kamu suka benar memaafkan hamba-hamba kamu, apa dia? Apa buat? Maafkanlah kami. Maafkanlah kami. Itu doanya. Jangan lepas ni tuan-tuan. Kalau tak ada hafal malam ni, tanya ustaz suruh ditulis. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Doa, baca doa itu setiap masa, lepas mayang masa berjalan, masa apa-apa pun. Ya, supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dosa tak nak diampun, angkat tangan. Ada orang tak nak ampun dosa, angkat tangan. Atau ada orang tak dosa, itu saya angkat tangan. Saya nak angkat gambar ni di kamera. Orang ni tak berdosa, ada tak? Mana ada, semua orang berdosa. Yang bercakap ni? Yang bercakap ni berdosa ke tak? Lagi berdosa, berlambak-lambak dosa. Ya? Jadi kita harap di bulan Ramadan tu kita doa betul dengan Allah Ta'ala supaya dihapuskan dosa. Ya? Itu di antara fadilat bulan Ramadan. Suruh kita banyak berdoa. Ya? Lagi, apa fadilat Ramadan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi firhatan, farhatun inda iftarih, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua ketika melihat wajah Tuhannya di syurga. Jadi orang puasa itu Allah jamin 2 kegembiraan. Yang pertama, di dunia ni sudah terbukti. Seronok tak ketika berbuka puasa? Dia tak ada jawab. Seronok ke tak ketika berbuka puasa? Ada orang teroyak nak buka